Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sesi soal jawab ataupun tanya jawab pada pagi Sabtu 1 Zulqa'dah 1442 bersamaan dengan 12 hari bulan Jun 2021. Soalan yang pertama yang ditanya, insya-Allah para jemaah sekalian, oleh kerana hari ini kita ada kuliah duha, kuliah duha. Jadi soalan pun saya akan jawab secara ringkas-ringkas dulu. Insya-Allah kuliah duha jam 9 pagi. Pukul 9 pagi kita akan baca kitab ni. Nama kitab dia Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga. Tapi kita punya live di Facebook Masjid Negara Malaysia, Kuala Lumpur. Tuan-tuan tengoklah, ikut perkembangan kita nanti. Dan kita juga akan share di Facebook Abu Anas, ataupun admin kita akan bagilah link dia di grup kita nanti, insya-Allah. Yang pentingnya kehadiran para jemaah untuk meriahkan majlis kuliah duha kita di Masjid Negara pada pagi ini dipersilakan jam 9 pagi. Berhenti sekejap, kita rehat, kita rehat kejap, kemudian kita masuk balik kuliah duha, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, soalan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menguji siapa antara mereka yang lebih baik amalnya. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk ayat 2 kan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, aku nak uji kamu, nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Jadi apakah sebab Allah tidak kata siapa yang banyak amalannya yang akan dikira di akhirat? Dibagilah soalan saudara ni menarik. Allah Subhanahu Wa Taala letak kepada kita dua perkara. Yang pertama, kategori amalan. Yang kedua, kuantiti amalan. Itu kategori amalan yang Tuhan nak tengok, iaitulah ayyukum ahsanu amala, amalan yang terbaik, sebagaimana dihuraikan oleh Syekh Al-Fudail Ibn Iyad. Tanda tuan-tuan, Syekh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, dia kata apa makna apa ni ahsanukum amala tu? Allah Ta'ala nak tengok amalan yang terbaik, iaitulah amalan yang dilakukan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Akhlasu wa aswab. Itulah kepada kita. Kemudian dari sudut banyak tak banyak, kita kena tengoklah pula. Benda ikhlas, kemudian perkara itu banyak, kita buat zikirnya banyak, baca Quran, itu lebih kelebihan lagi. Cuma Allah Ta'ala sebut di sini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nak tengok siapa yang ikhlas, siapa yang ikut sunnah Nabi SAW dalam amalannya. Itu maksud dia. Baik, kita pergi pula soalan yang kedua. Adakah disunat mengusap leher dengan air setelah mengusap kedua belah telinga ketika berwudu? Kan ada setengah kitab ni, setengah kitab dia panggil, bila kita sapu ni disapu tengkok. Jawabnya la yustahabbu, tidak sunat kita sapu tengkok apabila kita sapu kepala, tak sunat. Sebab hadis yang katakan, ada hadis Nabi SAW masha ra'sahu, Nabi sapu kepala dia hatta balagha al-qazal. Hatta balagha al-qazal, kata di para ulama hadis, al-qazal di sini dengan makna al-qafa, sampai ke tengkok. Hadis itu tidak sahih.
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Al-Majmu', dia kata ada berbeza pandangan tentang masalah ini dalam wudu. Tetapi was-sawab la yusannu wa la yustahab. Yang betulnya tak sunat dan tidak digalakkan. Walihadza lam yazkurhu Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i tak sebut dalam kitab dia, dalam tidak sebut. Dan ulama mazhab Syafi'i yang awal-awal juga tidak sebut. Jadi yang kemudian ini sebut, Imam Nawawi kata apa? Lam yazkurhu, ramai di kalangan ulama mazhab Syafi'i tak sebut. Kenapa? Walam yathbut fihi. Ini kata Nawawi. Tidak sabit dalam amalan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata fi sahih ghairi Muslim wa ghairihi. Sabit sahih dalam hadis sahih Muslim, Nabi kita sebut syarrul umuri muhdatsatuha, benda yang tak baik iaitulah mereka-reka amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain pula dalam sahih Muslim juga, man ahdatsa fi amrina, man amila amalan laisa fi amrina fa huwa raddun. Ini Imam Nawawi bawa hadis yang menolak tentang rekaan dalam agama itu. Allahu akbar. Kata di Imam Nawawi lah kata, wa amma qaulul Ghazali, apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Mashur Raqabah Aman minal ghul, sapu tekuk itu aman daripada kesusahan, faghalat. Nawawi kata itu kesilapan yang dibuat oleh Ghazali, lianna hadza mawdu' laisa min kalamin nabi. Ini semua ni hadis palsu, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tanda Al-Majmu' jilid yang pertama muka surat 489 mengikut naskah yang ada di tangan saya. Baik, apa yang dimaksudkan oleh hadis, akan datang sesuatu kaum dari umat ini berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Dia panggil i'tida' fi doa. I'tida' fi doa ni kita berdoa minta yang melampau-lampau sangat, ataminu ke Tuhan, itu dia panggil i'tida' fi doa. Satu hari seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ni sahabat, dia dengar anak dia berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku nak minta sebuah mahligai berwarna putih duduk di sebelah kanan syurga bila aku masuk sini, mahligai aku. Bila Abdullah bin Mughaffal dengar Allah, dia kata, ya bunayya, wahai anakku, salillah al-jannah, minta syurga cukuplah. Wa ta'awaz billahi minan nar, minta jauh daripada neraka. Mu minta apa pelik-pelik tu? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah, akan ada di kalangan umat aku ini qaumun ya'taduna fi tuhuri wad du'a, orang yang melampau dalam tuhur, dalam bersuci. Maknanya dia ni jenis waswah, basuh sampai basah habis lantai dia kan. Ambil wuduk ni basuh muka je, dia basuh macam mandi. Itu dia panggil i'tida' fil wuduk. Dan juga i'tida' fil doa, melampau dalam doa, minta belak-belak. Ya Allah, berilah aku dalam syurga esok kan. Rumah yang cantik, ada TV, ada tu, ada ni, janganlah. Itu dia panggil melampau fil doa. Minta masuk syurga, pandailah Tuhan nak bagi apa benda. Yang pentingnya, baik, saya tadi janji nak jawab ringkas kan. Betul ke ada pendapat yang mengatakan pinjaman di semua bank di Malaysia ada unsur riba, termasuk yang Islami? Ini satu kumpulan dalam dunia ni, macam-macam kumpulan ada. Ada kumpulan dia panggil anti-vaksin. Vaksin ni pun semua Yahudi belakang, tak boleh vaksin. Habis orang kampung dapat waktu, dapat tarikh vaksin pun tak pergi sebab takut. Ada juga yang kata bank-bank walaupun Islami ini iaitu pintu belakang ke riba. Ada sekumpulan, saya tak nak sebutlah nama bos dia. Kalau sebut mungkin tuan-tuan kenal sebahagiannya.
kita mengatakan para jemaah sekalian, peringkat proses permulaan perbankan Islam memanglah mereka modified. Daripada perbankan kafir, konvensional, nak jadi Islam, dia berperingkat-peringkat. Peringkat-peringkat dibaik pulih. Alhamdulillah, sudah 20 tahun lebih dah perjalanan ini. Kita kata makin baik sekarang ni. Jangan pula kita kata, oh semua yang apa tadi, yang kata bank ni semua sama je, riba belaka. Kita kata tuan-tuan cakap biar berhati-hati. Kita hidup atas dunia ni bukan kita seorang je. Kita ada panel syariah, perbankan. Cuma dalam panel-panel ada khilaf pula. Ada panel yang syadid, yang agak ketat. Ada panel yang lega sikit kan. Jadi kita pilihlah manakah panel syariah yang betul-betul ketatkan syarak, itu lebih baik. Ni ada setengah panel syariah ni pun dia panel syariah tapi lega sangat dia punya syarak. Nak meluluskan satu-satu produk. Cuma kita kata gini ya. Saya orang awam. Saya tak pandai. Tapi produk ni ada panel syariah. Dan panel syariah bukan sekat panel. Diluluskan oleh majlis. Dia panggil Isra, majlis apa dalam bahasa orang Arab ni. Dia punya dewan persidangan tentang panel-panel syariah mereka antarabangsa. Ni kita kena ada. Jangan ni kita ni kalau kadang-kadang bila orang buat poster, oh syarikat ni sudah ada panel syariah. Oh melompak kita, happy kita suka kan. Kita kata belum tentu produk itu diluluskan, tidak. Itu baru panel syariah. Jadi bila kita boleh panel tu tak pakai jadi lalu. Lah, bukan gitu. Ini satu soalan yang menarik. Semua pelajar-pelajar diminta perhatian. Daripada Al-Faqih ilallah, Cikgu B. Cikgu B. Dia kata, Ustaz, bila kita tengok medsos, sama ada dalam WhatsApp, di Facebook, kita sering terjumpa ucapan salam, berita kematian, musibah yang menimpa seorang. Bagaimana kita nak respon? Kan? Jadi kalau kita kata orang ni mati, eloklah kalau kita nak tulis doa kat bawah tu, Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu. Kalau tengok dia sakit, kita tulis syafakallah, as'alullah al-azim, rabbal arsyil azim, yashfiyaka, Allah Ta'ala sembuh. Eloklah kita tulis doa. Sebab dia pun letak di situ pun, saya rasa kerana nak suruh kita doa lah tu kan. Takkanlah dia suka-suka je dia nak suruh kita tengok dia sakit. Jadi cuma jangan melampau lah juga. Setengah orang ni Masya Allah, Tabarakallah. Apa dia? Masya Allah. Sakit apa benda pun dia letak semua. Dia tutup aurat kata itu jangan. Kita kena ada peraturan. Kemudian dalam Facebook Tuan Guru pun kita dapati, dengar ni, pelajar-pelajar kita yang ada ni, menarik ni dia punya perhatian. Dalam Facebook yang kita duk live ni pun, kita dapati ramai sangat orang pendengar di alam maya yang sibuk duk tulis ucapan salam serta ulasan komen, sedangkan pada masa itu Tuan Guru sedang menyampaikan kuliah. Ingat ni. Saya kata soalan dia apa dia? Apakah kita perlu tulis jawapan salam-salam tersebut? Jawab kita ingatlah, kalaulah di Facebook orang tu ada, kita jawablah. Tetapi yang kita naknya, bila kita duduk di Facebook, ni macam kita live sekarang, kan? Ada dua perkara. Kalau kita tulis nota, contohnya bila saya sebut, perkara ini tuan-tuan ada khilaf ulama', dia pun tulis, perkara ini ada khilaf. Pendapat yang pertama, harus. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Hujahnya gini. Itu dipuji. Ini dipuji untuk orang-orang yang menulis, mencatatnya. Saya sendiri secara peribadi mengatakan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dan puan-puan yang menulis nota. Tapi kalau tengah duduk cakap, kita duduk kuliah, dia duduk buah kat bawah tu kan. Duduk buah kat bawah tu. Oh, sedap ustaz cerita gini-gini. Nanti lepas ni kita pergi carilah nasi lemak. Oh, sedap nasi lemak kat sini. Itu dia panggil seolah-olah tuan-tuan dan puan-puan sedang berbual dalam majlis ilmu. Bayangkan saya di sini, tuan-tuan kat depan. Macam kita kuliah di masjid, kan?
Tapi orang ni sosek sini buat. Sama juga di alam maya pun, kalau nak catat yang perlu nota-nota yang memberi faedah untuk kita sendiri dan memberi faedah kepada orang yang membacanya. Kita kata itu yang terbaik. Tapi kalau duduk buah-buah di Facebook, di WhatsApp ni, kita kata samalah seperti tuan-tuan dan puan-puan berbuah dalam majlis ilmu di mana, di surau, di masjid kita, wal-iyazubillah. Jangan buat benda macam tu. Itu nasihat saya lah kepada semua. Kita pergi pada soalan lain pula. Mohon sampaikan pada admin YouTube channel Alaqah Abu Anas. Dia kata ada video yang ada suara, ada yang tak ada suara. Admin kita pun pening. Bila dapat komen daripada masyarakat, dia kata tak ada suara. Bila kita cek balik, ada je suara. Cuma mungkin sebahagian handphone tak boleh baca. Ada handphone dia tak boleh dengar. Ada handphone dia bila pakai wayar telinga bunyi. Kalau begini tak bunyi. Jadi bukan salah kita dah tu. Tuan-tuan kena beli handphone baru lah, kan? Tukar handphone baru ataupun tengok di PC. Wallahu alam, saya pun sampai setakat ni admin kita mohon maaf, mereka sudah cari apa masalah tidak dijumpai. Mungkin sedikit gangguan lah kita kata, bagi pihak admin minta maaf. Dan sekarang ni line putus-putus. Untuk maklumat kita, di sini, di tempat kami ni, di Kuala Krai, di Sungai Duri, pondok kita ni, biasanya kalau maghrib, kuliah maghrib itu banyak masalah kan. Petang hujan lebat. Bila hujan lebat, biasanya malam tu banyaklah kita tengok komen-komen yang mengeluh tentang line tak kuat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, apabila selesai kuliah, kita ada 2 rakaman. Satu, admin akan letak di YouTube, tulis Halaqah Abu Anas Madani. Di YouTube ada. Satu lagi di Facebook, Dar Taibah Barakah. Dar Taibah Barakah. Jadi 2 tempat kita letak. Kalau tuan baca dengar YouTube tak boleh, handphone tak sesuai, pergi ke Facebook Dar Taibah Barakah. Jadi ada 2 channel pilihan. Mudah-mudahan selesailah masalah aduan daripada para pelajar sekalian. Kita layan semua insya-Allah, tidak jadi masalah. Saya pergi kepada soalan seterusnya, masa kita ada terhad. Kalau kita baca Quran dengan tidak mengeluarkan bunyi tapi menghayati makna-maknanya sebagaimana kita baca buku-buku, adakah ianya juga dinilai sebagai membaca Al-Quran yang mendapat ganjaran setiap huruf? Jawabnya, kita boleh memerhatikan Quran, tidak baca Quran. Bila kita baca, kita kena baca dengan mulut. Itu makna baca. Qara'ah. Sama juga bila kita berzikir, kita kena zikir dengan mulut. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita kena fikir, kita kena bunyi. Tapi kalau saya tengok je Quran baca mana, insya-Allah boleh pahala. Pahala tadabbur, pahala memerhatikan. Tapi adakah pahala bacaan? Jawabnya kena bergerak lidah. Kena bergerak lidah baru kita dapat. Macam baca buku tengok, lain, ini Quran. You telah. Ada pendapat mengatakan tidak boleh baca surah Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahabin, dalam solat. Kerana surah itu mengandungi sumpah kepada seseorang, Abu Lahab. Abu Lahab, pak saudara Nabi. Betul, Abu Lahab pak saudara Nabi. Kata ulama salafus soleh. Dia kata, orang tu kata, tidak baca surah ini dalam solat. Jawab dianya tidak betul. Kan? Tidak ada mana-mana riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada baca surah Al-Masad. Tak ada riwayat. Kata salafus soleh tak suka. Ini semua perbuatan macam menghina Nabi sebab kita cerca pak saudara dia dalam solat. Alhamdulillah, tidak ada dalam mana-mana riwayat yang menyebut perbuatan sedemikian. Kita nak bela Nabi pun belalah cara betul. Jangan duk main emosi macam ni kan. Tuan-tuan kena ingat, siapa Abu Lahab? Memang pak saudara Nabi, tapi Nabi tidak ditentang, tidak dikhianat, tidak diunaya sebagaimana bapa saudara dia Abu Lahab khianat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu Allah rakam dalam Quran, tabbat yada abi lahabin, seorang manusia yang boleh disebut nama dia dalam Quran, kita boleh kutuk dia dalam solat dan luar solat, Abu Lahab. Abu Lahab. Jadi bacalah tuan-tuan, hari-hari kita baca pun tidak jadi larangan. Surah Al-Masa ini salah satu daripada surah yang Allah Ta'ala gambarkan sifat buruk seorang manusia khianat pada Nabi SAW. Jadi watak Abu Lahab ni muncul tak muncul zaman kita ini? Jawabnya muncul. Kenapa tak muncul? Orang yang menghalang dakwah Islam, orang yang menyekat daripada menyebarkan sunnah. Ini watak Abu Lahab di zaman kita ini, wal'iyazubillah. Maka bacalah tuan-tuan, jangan ditakuti. Sebab kalau kita kata tak boleh baca, kita kata siapa dia cakap tak boleh baca? Itu para jemaah sekalian. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Bagaimana baca tahiyat awal dan akhir, tasyahud awal dan tasyahud akhir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya ada dalam kitab ni, dalam kitab Perisai Muslim. Tuan-tuan ambil baca kat situlah, kan? Ataupun dalam kuliah kita yang lain sudah banyak. Adakah boleh kita gabungkan doa kunut subuh dengan kunut nazilah? Bolehlah kalau waktu musim ada nazilah ni kita gabungkan. Dah kita mazhab Syafi'i baca kunut, kita baca, tapi di akhir kunut kita tambah Allahumma rfa' hadzal waba', ya Allah angkatlah wabak Covid ni daripada negeri kita. Itu sepatutnya begitu. Ni tengah Covid kuat pun tak angkat juga. Doa kita fa innaka taqdi pakai senyap. Tak, itu tidak realiti dalam hidup nama dia. Adakah ibu bapa dituntut untuk melaksanakan akikah bagi bayi yang sudah sampai masa untuk dilahirkan tapi mati dalam perut? Jawab dia gini tuan-tuan. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah, Al-Syekh Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan kita kena tengok. Kalau janin telah ditiup roh, biasanya ulama fiqh kita ni dia letak 4 bulan. Janin sudah dikandung 4 bulan, sudah ada ruh, hidup dah dalam perut mak dia, sudah bergerak dah. Ngongek-ngongek dalam perut mak ni, mati dalam perut, maka janin itu disunat, diakikahkan dia. Bila akikahkan dia, kalau janin itu mati awal, belum 4 bulan, taklah. Sebab dia tidak dibangkitkan semula. Wallahualam, itu jawapan yang paling ringkas. Tuan-tuan tengok dalam fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Baik, saya pergi kepada soalan yang terakhir. Seorang abang, soalan dia realiti ni. Seorang abang meminjam duit adiknya untuk buat modal beli kereta terpakai. Katanya 10,000 dia beli. Mau bagi aku 10,000? Kemudian aku akan bayar lebih. Nanti aku bayar 10,100 ke 10,200 ke 11,000 ke bayar, kan? Tengok banyak sikit untung. Jadi adik dia pun kata beres, aku bagi pinjam duit, bagi butang, mu kena bayar lebih. Jawab dia, itu perbuatan itu nama dia riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang memberi pulangan manfaat kepada pemberi hutang, maka nama dia itu riba, haram di sisi Allah Azza wa Jalla mengikut syariat Islam. Jangan buat. Dengan adik-beradik, dengan siapa pun tak boleh. Sebab apa? Sebab setiap hutang yang diberi memberi pulangan, maka dia jadi riba. Hutang diberi, dia jadi riba. Habis, macam mana supaya tak jadi riba? Ada penyelesaian ke? Ada solusi ke Abu Anas? Jawab je, na'am, ada. Dia panggil kita kena buat sistem mudharabah. Aku nak beli kereta ni, nak berniaga. Tapi modal tak cukup. Engkau ada duit, berapa? 20,000. Beres? Kita melabur. Berapa keuntungan? InsyaAllah, kita bagilah 10% ke 20% keuntungan. Tapi tak boleh tetaplah 1,000, 2,000 tak boleh. Kita tengok untung berapa. Kita pun ambil modal tadi dipanggil mudharabah. Bukan berhutang, mudharabah. Maka kita pergi beli kereta 40,000.
Alhamdulillah kita jual kereta dengan harga 50,000, boleh untung 10,000, maka yang 10,000 tadi kita mudharabahkan dengan tuan dia, bayar balik duit dia 20,000, kemudian 10,000 tadi kita bagi dengan dia, sama ada bagi 50%, bagi 10%, ikut yang kita janji. Jadi kalau 10%, 10,000 boleh 100 kan? Ke boleh berapa? Boleh 1,000. Ikutlah berapa, yang penting itu dipanggil mudharabah. Cuma mudharabah ini berbeza dengan hutang. Hutang terjamin, orang ni kena bayar balik duit, tapi tak boleh bayar lebih. Kesianlah dia tak boleh bayar lebih. Baik, tak apa. Dia bagi hutang tu dia boleh pahala. Cuma kita tak janji apa-apa. Kita janji nak berhutang. Tapi waktu nak bayar, kita pergi bayar lebih tanpa sebarang perjanjian, itu dibenarkan. Kita bawa buah durian ke, bawa apa ke, ambillah RM100, aku bagi sedekah kamu, hadiah. Tak janji, boleh ambil. Tetapi dalam mudharabah, risiko dia tinggi. Andai kata kita beri hutang 20,000, bagi modal 20,000, harga kereta susut daripada 40,000, kita mampu jual 35,000 sahaja, bermakna duit awak 20,000 tadi susut nilai. Dia boleh bayar balik 17,000 saja. Itu risiko mudharabah. Kalau untung, untung bersama. Kalau rugi, rugi bersama. Wallahu alam. Jadi para jemaah sekalian, ada lagi beberapa soalan yang ditanya. InsyaAllah kita tunda kepada esok, sebab saya nak ambil masa sikit. Jam 9 nanti kita ada kuliah kita ni, tajuk dia Anak Kunci Syurga, di mana tuan-tuan ikuti kami di Facebook ini dan juga di live di Facebook Masjid Negara, kan? Jemputlah pelajar-pelajar kita menghadiri kuliah duha jam 9 pagi. Kita berhenti sekejap, kita solat duha, kita sarapan pagi, dan kita masuk kuliah balik, insya-Allah. Linknya akan diletak di grup kita nanti. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.